Assalamualaikum dan salam sejahtera pelajar. Okey, macam mana dekat rumah? Okey tak? Okey, jadi sebenarnya hari ini kita akan belajar tentang lakaran. Okey, apa tu lakaran? Okey, lakaran ni telah ada sejak zaman purba lagi. Tapi pada zaman itu, mereka menggunakan lakaran untuk menceritakan peristiwa, apa yang mereka jumpa, apa yang mereka alami. Jadi mereka akan tunjukkan apa yang berlaku di dinding-dinding gua. Tapi lakaran pada zaman sekarang kita gunakan untuk berkomunikasi ataupun kalau kita sebagai pereka bentuk kita nak membuat satu produk, kita perlu melukis supaya kita dapat menterjemahkan kita punya idea tu dekat pelanggan-pelanggan kita, apa yang kita nak buat. Jadi itulah uh, lakaran. Okey, kalau kita tengok gambar yang kedua ni, dia tanya, mengapakah lakaran ni diperlukan sebelum perencanaan pembinaan ni dibuat? Apa agak-agaknya? Okey, jawapannya macam saya pun dah cakap tadi, supaya pereka bentuk ni dapat menyampaikan idea dan konsep yang tepat kepada pelanggan. Kita jawablah persoalan minion tadi tu. Jadi apa kita nak belajar ni sebenarnya? Kita nak belajar bab 4 iaitu lakaran. Okey, jom start. Jadi, pada akhir pembelajaran, cikgu mengharapkan kamu semua akan dapat menyenaraikan peranan lakaran dalam reka bentuk dan mengenal pasti teknik lakaran piktorial dengan betul. Baiklah, seterusnya definisi lakaran. Bila ditanya apa itu definisi lakaran, awak mesti jawab lakaran ialah satu lukisan awal ataupun lukisan rough yang dihasilkan menggunakan teknik bebas ataupun freehand tanpa bantuan alat melukis seperti pembaris atau jangka lukis. Ingat apa? Satu lukisan awal. Menggunakan teknik apa? Teknik bebas ataupun freehand. Tanpa apa? Tanpa bantuan alat melukis. Apa bantuan alat melukis? Pembaris atau jangka lukis. Okey, tadi kita dah tahu definisi. Kita akan pergi pula kepada peranan lakaran dalam reka bentuk. Apa peranan pertama? Peranan pertama adalah mempercepat pembangunan konsep. Kenapa kita cakap ia mempercepat pembangunan konsep? Kerana ianya merupakan kaedah terbaik untuk meneroka konsep bagi menunjukkan gambaran pereka. Contohnya awak buat konsep A. Apa konsep A? Konsep A ni mengutamakan ruang yang lebih luas. Okay, apa pula konsep B awak? Konsep B awak ni mengekalkan ciri-ciri beg sekolah tapi menggunakan konsep yang lebih ergonomik. Kemudian awak juga ada konsep C iaitu menambahkan ruang penyimpanan pada bahagian hadapan beg. Jadi kat situ boleh nampaklah pembangunan konsep yang cepat. Ada konsep A, ada konsep B, ada konsep C. Kemudian peranan yang kedua adalah asas komposisi ilustrasi. Lakaran ni merupakan idea yang cepatlah untuk menunjukkan komposisi dalam lukisan awak. Contohnya awak boleh tunjukkan bahagian hadapan dia bagaimana, bahagian belakang, bahagian sisi, pandangan perspektif. Jadi memudahkan pelanggan untuk melihat apa sebenarnya awak nak lakukan ataupun awak nak hasilkan. Baiklah, peranan yang ketiga adalah medium komunikasi pelanggan. Kenapa kita cakapkan peranan lakaran ni adalah medium komunikasi? Kerana memudahkan pereka bentuk ni berkomunikasi awal dengan pelanggan. Contohnya, kita boleh cakap, saya nak hasilkan baju lah. Jadi, awak pun lukis. Okey, baju yang saya nak hasilkan bentuk macam ni. Mungkin juga baju yang saya nak buat tu bentuk macam ni. Ataupun macam ni. Jadi, memudahkan komunikasi dengan pelanggan. Apa yang awak nak buat. Jadi, pelanggan pun tak suka. Pelanggan kata, saya suka design yang macam ni lah. Jadi, awak pun boleh melukis. Okey, jadi yang keempat, eksplorasi visual. Lakaran juga boleh digunakan sebagai catatan aktiviti dan eksplorasi pereka. Apa maksudnya? Maksudnya, awak boleh pilih lah. Awak nak buat kereta kan, awak boleh pilih. Okay, sport rim yang awak nak buat tu, awak nak buat macam mana. Jadi, awak boleh tunjukkan pelbagai jenis sport rim. Awak boleh lukiskan dekat tepi.
Ataupun kalau awak nak buat cermin, cerminnya macam mana. Macam tu. Jadi kat situ boleh tunjukkan eksplorasi visual lakaran. Peranan yang terakhir adalah penyelesaian perincian visual di mana lakaran ini boleh diperincikan dengan menambah pelbagai elemen berdasarkan prinsip reka bentuk. Okey, jadi bila awak melukis tu awak boleh terangkan pula apa elemen dia, apa prinsip dia, apa bahan yang awak akan gunakan pada lakaran awak. Ianya boleh ditunjukkan menggunakan dua kaedah iaitu kaedah freehand ataupun digital. Awak boleh pilih lah awak nak yang mana. Okey, tadi kita dah tahu definisi lakaran, kita dah tahu peranan lakaran. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada jenis-jenis lakaran. Untuk pengetahuan pelajar, jenis-jenis lakaran ini terbahagi kepada 6, iaitu yang pertama, lakaran peribadi atau contengan. Lakaran ini biasanya tak kemaslah, dia tak tersusun dan dilukis di dalam buku lakaran. Lakaran ni penting untuk menyediakan konsep produk. Contohnya, awak ada terfikirlah awak nak buat satu produk ni. Okey, awak nak buat beg. Jadi, awak buat contengan. Okey, saya nak buat beg. Beg macam mana? Beg segi empat. Beg macam mana? Beg ada kocek. Beg yang ada macam mana? Boleh pegang dan bawa ke mana-mana. Jadi, awak conteng secara kasar. Okey, yang kedua, kita ada jenis lakaran penerokaan. Biasanya penerokaan ni lebih kemas daripada peribadi tadi. Ianya dilakarkan untuk membuatkan perbandingan produk dari segi saiz dia, bahan, rupa dan sebagainya. Biasanya penerokaan ni kita dah ada konsep tapi kita nak buat pelbagai bentuk yang berbeza tapi menggunakan konsep yang sama. Contohnya awak dah ada konsep macam kat dalam gambar tu dia punya konsep jalur-jalur. Ada satu berwarna hitam, yang lain warna biasa putih. Jadi dia menggunakan konsep yang sama tapi bentuk-bentuk yang berbeza. Yang ketiga, kita ada jenis lakaran teknikal. Lakaran teknikal ni dia penting untuk menggambarkan leraian ataupun keratan lentas produk dan dari pelbagai sudut untuk memperincikannya. Contohnya, okey, awak ada tangkai. Awak lukislah tangkai awak tu. Tangkai awak tu ada berapa? Ada dua. Tangkai awak tu berapa dia punya panjang? Jadi awak tulis kat situ panjangnya 400 milimeter. Ataupun awak ada zip. Zip tu berapa panjang? Zip macam mana? Ya, jadi awak boleh lukiskan lukisan jenis lakaran teknikal. Baiklah, jenis lakaran yang keempat adalah lakaran perkembangan idea. Lakaran ini digunakan untuk menunjukkan kesemua lakaran objek bermula daripada idea pertama hingga ke objek terakhir. Apa yang awak nak buat. Contohnya, mula dia macam mana? Okey, bentuk dia petak. Okey, bila dah ada bentuk petak tu awak nak letak apa pula? Awak nak letak penutup beg. Kemudian awak buat perkembangan idea lagi, awak nak letak dia punya pemegang beg. Kemudian awak kembangkan lagi idea awak tu, awak letak sandang. Supaya beg awak tu boleh sandang. Jadi kat situ kita nampaklah perkembangan idea tu macam mana. Daripada mula hingga akhir. Kemudian kita ada lakaran persembahan. Biasanya lakaran persembahan ni adalah untuk membantu pelanggan memahami konsep yang ingin disampaikan oleh mereka bentuk. Apa maksudnya? Maksudnya contoh awak nak buat apron ni. Jadi awak kenalah buat lakaran persembahan dari segi warna dia apa, elemen dia apa, dia gunakan bahan apa. Jadi nanti pelanggan awak dapat tahu, oh awak ni nak buat apron. Okey, apron awak ni warna biru. Kenapa warna biru? Sebab awak menggunakan kain jeans. Jadi kat situ pelanggan awak nampak apa sebenarnya yang awak nak buat. Jadi dia akan tertarik dengan apa yang awak nak buat. Dia akan faham apa konsep yang awak nak buat. Dan jenis lakaran yang terakhir adalah lakaran digital. Bila kita sebut digital ni, kita mestilah tahu ianya menggunakan gadget seperti laptop ataupun tablet. Okey, aplikasi contoh yang saya boleh bagi adalah AutoCAD. Sebenarnya ada banyak lagi aplikasi digital yang kita boleh gunakan seperti SketchUp. Kalau dekat tablet tu ada macam-macam apps yang awak boleh cuba, awak boleh download kat Play Store. Tak silap saya kalau dekat tablet tu Art Pencil kot tak silap saya. Kalau awak boleh cuba. Awak boleh
gunakan digital, jenis lakaran digital. Kalau awak rasa minat lah dengan lakaran ni, awak boleh sambung pada tingkatan 4, ambil lukisan kejuruteraan. Tapi lukisan kejuruteraan tu awak dah tak lakar dah guna kaedah freehand. Awak guna bahan bantu melukis seperti kalau perasan saya bawa dalam kelas setiap hari tu, saya bawa pembaris T, tu adalah salah satu contoh lah bahan bantu melukis. Sebenarnya ada banyak lagi, ada pembaris elips lah, ada pembaris apa ni, segitiga dan macam-macam lagi untuk bantu awak melukis dengan lebih detail. Nama pun lukisan kejuruteraan kan. Nanti bila awak dah mahir gunakan lukisan kejuruteraan tu, awak akan sambung pula menggunakan kaedah digital lah. Itu masa saya dulu-dulu saya belajar guna AutoCAD. Tapi AutoCAD tu tak payah dah nak guna pensel-pensel ni. Guna command je. Awak masukkan dekat laptop awak tu command C. Command C tu nanti dapatlah bulat. Macam tu nanti awak akan belajar dengan lebih detail kalau awak minat lah dengan lakaran ni. Okey, baiklah. Seterusnya kita pergi pula kepada lakaran pictorial. Untuk pengetahuan pelajar, lakaran pictorial ni terbahagi kepada 3, iaitu lakaran oblik, lakaran isometrik dan lakaran perspektif. Lakaran oblik ni pun terbahagi lagi kepada 3, iaitu cavalier, cabinet dan oblique arm. Lakaran perspektif pun terbahagi kepada 3, iaitu lakaran perspektif 1 titik, 2 titik dan 3 titik. Sebelum kita nak tahu macam mana nak lukis lakaran pictorial, kita kena ada kaedah asas lakaran, iaitu bagaimana nak melakar garis lurus. Teknik ni penting untuk pastikan bila awak membuat garisan tu tidak tersasar. Apa kaedahnya? Kaedah yang pertama, kaedah garisan pendek, dan kaedah yang kedua adalah garisan terus 2 titik. Okey, kita buat 2 titik dulu. Kemudian kita buat garisan pendek dan kita gariskan titik-titik tersebut, tapi patutnya pekat sikit lah. Okey, yang seterusnya garisan terus 2 titik. Saya nak buat. Okey, mula-mula sama, kita buat 2 titik dulu. Kemudian gariskan secara halus dan gariskan secara pekat. Nampak tak? Okay, dapatlah kaedah asas cara untuk melakar garis lurus. Okey, kita dah tahu kaedah asas lakaran tu, barulah kita boleh belajar macam mana nak lakar lakaran pictorial. Jadi kita tadi ada apa? Oblik, isometrik dengan perspektif. Apa beza dia? Okey, untuk oblik ni kita kena ingat dia berada di satah mendatar dalam keadaan bersudut 45 darjah. Ingat apa? Oblik 45 darjah, isometrik 30 darjah, perspektif dia diunjurkan kepada perspektif. Ikutlah tadi ada perspektif ada 3 jenis kan? Perspektif 1 titik ataupun perspektif 2 titik ataupun perspektif 3 titik. Ingat apa? Oblik 45, isometrik 30 darjah. Kemudian perspektif ikut titik dia. Okey, apa tu lakaran oblik? Lakaran oblik ni adalah berbentuk 3D. Dilakar berpandukan 3 paksi asas, iaitu paksi menegak, paksi surut dengan paksi mendatar. Biasanya ianya bersudut 45 darjah lah untuk yang awak belajar ni. Tapi dia ada je sudut lain macam 60, 30. Ianya terbahagi kepada 3 kelas, iaitu cavalier bersaiz penuh, oblik cabinet 1/2 daripada saiz penuh dan oblik arm 3/4 daripada saiz penuh. Okay, ini adalah contoh gambar lukisan oblik. Lukisan oblik ni dia berada di paksi mendatar X ni dan dia bersudut 45 darjah. Ingat dia bersudut 45 darjah. Okay, ini pula adalah lukisan oblik cavalier, cabinet dengan arm. Okey, tadi cavalier tu ukuran penuh kan? Jadi dia punya panjang ataupun lebar ni bersaiz penuh. Kalau yang cabinet ni separuh daripada ukuran sebenar dan oblik 3/4 daripada ukuran sebenar. Okey anak murid saya nak ajar kamu semua bagaimana untuk melukis lukisan oblik.
Jadi apabila kita tahu lukisan oblik ni, kita kena tahu 3 garisan utama, iaitu garisan yang pertama adalah garisan mendatar yang kita boleh labelkan dia sebagai X. Kemudian garisan menegak yang kita boleh tandakan dia sebagai Y. Dan satu lagi paksi surut. Paksi surut ni kita tandakan dia sebagai Z. Tadi kita ada apa? Mendatar, menegak dan paksi surut. Okey, jadi bila kita cakap pasal oblik, kita kena ingat oblik adalah bersudut 45 darjah. Jadi macam mana kita nak dapatkan garisan Z ni 45 darjah? Tanpa menggunakan protektor. Jadi caranya adalah kita lukiskan dulu segi empat. Jadi kita dah ada segi empat ni, kita tahu segi empat ni bersudut 90 darjah. Bila 90 darjah ni kita bahagikan dengan 2, kita akan dapat 45 darjah. Kalau tak percaya, awak boleh tekan kalkulator je ataupun awak kira pun awak tahu dapat 45 darjah. Jadi kita bahagikanlah, kita bahagi 2 kotak ni. Nampak? Bahagi 2. Kita cantumkan, kita tinggal garis sampai hujung. Okey, dapatlah paksi Z. Nampak paksi Z dah kat sini. Okey, kemudian apa, kita dah ada paksi X, kita ada paksi Y, kita dah ada paksi Z, dah boleh mula dah kita melukis. Jadi pertama kita kena tandakan dia punya panjang. Okey, contoh panjang kita boleh tulis A, panjang. Kemudian kita perlu tuliskan tinggi dia di bahagian Y. Tinggi, panjang, dan dia punya lebar kita perlu tanda di bahagian paksi surut dia. C. Apa tadi? Lebar. B. Okay. Dan sini adalah O. O tu apa? O tu mewakili origin, di mana titik itu bermula. Jadi kita dah ada 3 ni, jadi kita dah boleh mula lagi. Okey. O ke A, kita boleh tandakan dia satu garisan selari. Jadi kita buat B ke D, satu garisan selari yang sama dengan bawah. Selari. Okey, tarik. Okey, ni selari. Ni adalah D. Okey, selarikan dengan yang bawah. Garisan selari. Bila selari, kita perlu buat tanda selari. Ni tanda selari. Okey. O ke C adalah satu garisan. Garisan ni perlukan selari dengan bahagian atas. Jadi atas ni pun kita buat garisan selari. Kita tandakan dia. Tadi dah D, E pula. Okay, dah ada kotak ni kan. Jadi bila dah ada macam ni, kita perlu buat garisan selari ke atas. Yang ni O ke Y, satu garisan selari. A ke D, satu garisan selari. C ke E, satu garisan selari. Okey, nampak tak? Okey, kita siapkan lukisan kita dengan kita buat lagi garisan selari yang sama dengan yang bawah. E ke F. Okey, kita lukis E ke F. Lagi satu D, yang ni sama dengan bawah kan? Okey, yang D ni kita samakan dengan garisan yang belah sini. D ke F. Yang ni garisan 2. So dapatlah satu kotak. Okey, bila dah ada macam ni, kita tinggal pekatkan dia. Okey, pekatkan. Macam tu. Dah siap lukisan oblik. Oh, ni pula. Okey. Baiklah, seterusnya kita kena pergi pula kepada lakaran isometrik. Isometrik tu berbeza dengan oblik. Kalau oblik tadi 45 darjah, isometrik ni dia 30 darjah. Dia ada garisan surut 30 darjah kiri dan kanan. Okey, ini adalah contoh lakaran isometrik di mana sudutnya berada pada 30 darjah. Okey, untuk lukisan isometrik ni kita boleh nampak dia punya bahagian sisi, bahagian hadapan dan pandangan pelan. Bahagian atas ni pandangan pelan, bahagian hadapan dan bahagian sisi.
Okey kelas, hari ni kita akan buat lukisan isometrik. Jadi macam mana kita nak melukis ni? Ingat, kita kena ada 3 paksi, iaitu paksi pertama kita perlu ada paksi mendatar yang kita tandakan dia sebagai X. Lepas tu kita perlu ada paksi menegak iaitu Y, dan Z adalah paksi surut. Okey, tadi kita dah lukis oblik, kemudian kita nak lukis isometrik. Bila kita cakap isometrik, sudut dia berapa? Sudut dia adalah 30 darjah. Jadi macam mana nak dapat 30 darjah? Sama macam oblik, tapi petak dia perlu ada di dua belah. Ya, tadi kita bahagi 2. Kalau isometrik, kita perlu bahagi 3. Jadi 1, 2, 3. Okey. Pada bahagian pertama ni kita tandakan dia 15 darjah, bahagian kedua 30 darjah, bahagian ketiga 45 darjah. Jadi kita cakap apa tadi? Isometrik 30 darjah. Jadi kita ambillah 30 darjah sahaja. Jadi kita tandakan. Jadi garisan awak tu perlu ada di bahagian 30 darjah saja. Jadi gariskan. Okey, garisan Z. Okey, bila isometrik dia kiri dan kanan terbalik. Kanan dan kiri adalah garisan yang sama. Jadi awak tinggal gariskan je. Sudut 30, 30. Okey. Bila kita dah siapkan kita punya paksi-paksi ni, kita tinggal lukiskan dia punya tinggi dia. Tinggi dia pastikan berada di bahagian Y. Ingat, tinggi di bahagian Y. Okay. So ni O, yang ni adalah A. Okay, dia punya panjang perlu berada di bahagian sini. So panjang dia kita letak B. Okay, ni tinggi. Ni panjang. Satu kita perlu ada apa? Lebar. Lebar dia kita tandakan C. O ke B, kita tandakan dia satu garisan selari. Jadi kita tinggal buat garisan yang selari dengan bahagian bawah ni di atas ni. Pastikan selari. Okey, kita buat selari yang kedua, O ke C. Okey, yang kedua pun sama. Kita buat tanda kedua. Okey, yang ketiga kita buat selari dengan yang ni. Bahagian yang menegak. Jadi kita tinggal lukis je menegak. Menegak B. Lepas tu menegak C. Kalau boleh tandalah. Ni apa? Tadi dah ada B, C, D. Lepas tu yang ni D, E. Okey, dah ada macam ni. Okey, lepas tu kita tinggal siapkan. Okey, yang ni kita buat selari dengan bahagian sini. Garis je. Okey, lepas tu yang ni selari dengan bahagian yang pertama, selari pertama ni. Dah siap kita punya isometrik. Jadi kita tinggal pekatkan sahaja. Siap. Ini adalah isometrik. Lakaran yang terakhir adalah lakaran perspektif. Lakaran perspektif ni dia lain sikit daripada oblik dengan isometrik tadi kerana dia menggunakan titik-titik lenyap. Okey, kaedah ini adalah kaedah ilustrasi objek yang menyamai pandangan mata manusia. Kenapa kita cakap sama dengan pandangan mata manusia? Kerana objek yang dekat bersaiz besar berbanding dengan objek yang jauh. Ianya menghasilkan imej 3D supaya lebih realistik, dihasilkan mengenai 3 kaedah iaitu 1 titik, 2 titik dan 3 titik. Biasanya lakaran perspektif ni kita gunakan untuk objek yang besar ataupun panjang. Okey, seterusnya saya akan tunjuk lakaran-lakaran perspektif. Okey, ini lakaran perspektif 1 titik, 2 titik dan 3 titik. Okay, ini ada contoh yang sebenarlah untuk lakaran 1 titik. Ia pergi ke 1 titik. Yang ni adalah 2 titik. Nampak rumah tu pergi ke 2 titik. Dan yang terakhir kita ada lakaran untuk 3 titik.
Baiklah, itu sahaja untuk lakaran perspektif saya akan berikan pada link seterusnya. Nanti aku boleh tengok dekat WhatsApp. Saya akan bagi. Dan sebarang soalan boleh PM saya. Kalau tak faham ke, ada soalan yang awak tak tahu ke, awak boleh terus tanya pada saya. Okey, sekian. Terima kasih.